dunia yang ada ni dia tidak akan membebaskan kita dan kita sentiasa ada limitasi lah. Cuma bezanya Hegel lah, dia ada tulis bahawa sejarah adalah sejarah kesedaran tentang pembebasan lah. Iaitu maksudnya manusia dalam setiap zaman ni dia punya kefahaman tentang kebebasan itu semakin berkembang lah. Jadi mungkin kefahaman kebebasan kita pada hari ini dia lebih besar daripada kefahaman kebebasan zaman dulu dah. Dan mungkin ke depan ni dia akan lebih membesar. Jadi saya kira keinginan kita untuk bebas tu dia akan membantu kita untuk meluaskan lagi kefahaman kita tentang apa yang dimaksudkan dengan bebas. Baik, okey. Saya nak beralih kepada tema politik kesihatan. Jadi saya perasan saudara penulis ada tersentuh tentang solidariti harta doktor kontrak. Jadi saya memandangkan benda itu masih segar untuk isu semasa sekarang. Boleh saya minta pendapat saudara berkenaan hal itu? Saya memang setuju lah dengan, sebenarnya kalau secara peribadi lah, saya memang setuju lah dengan harta doktor kontrak itu, sebab saya melihat bahawa bila sistem kesihatan yang bersifat nasional yang anda awam lah kerajaan ni macam tak diberikan peruntukan yang sebaiknya kan. Jadi memang dari segi cara kerja pun kena kerja lebih masa dan sebagainya, dia macam melumpuhkan kesihatan awam tu. Orang akan nampak macam kesihatan swasta ni yang lebih efisien kan. Padahal dia bersifat sistemik lah. Dia jadi tak efisien sebab dia tak diberikan keperluan dia, resource dia, iaitu dari segi gaji, dari segi kaki tangan dan sebagainya. Dia tak diberikan benda tu, sebab tu nampak tak efisien. Saya takut adalah bila orang makin lama makin nampak kesihatan awam ni tak efisien, makin lama makin dikurangkan kan. Tapi sebab dia tak efisien tu sebab dia tak diberikan sebab untuk jadi efisien. Jadi makin lama orang nampak macam kesihatan awam ni makin tak relevan. Baik kita hapuskan je lah kesihatan awam ni, kita semua jadi swasta. Jadi sistem tu dia akan diswastakan lah. Bila swasta ni, siapa yang ada duit dia boleh bayar lah, siapa yang tak ada duit dia kena sakit lah. Jadi sebab tu saya nampak macam perlunya ada tolakan lah. Sebab polisi ataupun apa-apa yang bersifat awam ni, dia memang memerlukan pemaksaan lah. Kena ada orang protes baru ada perubahan. Dia tak boleh nak harapkan orang-orang kerajaan yang akan buat kan. Sebab kalau kita harap memang dia tak akan berubah, sebab dia rasa macam semua okey kan. Tapi bila ada sesuatu yang memaksa tu, baru dia akan berubah lah. Itu yang macam Howard Zinn dia selalu tulis lah. Dia kata perubahan dalam negara ni sentiasa akan terjadi hanya apabila ada orang yang mendesak lah. Sebab tu dia memerlukan desakan lah. Kalau orang tak desak, dia memang akan macam tu lah, macam ikut arus saja lah. Jadi saya nak minta apa pandangan saudara berkaitan, okey, ini kita cerita tentang doktor. Jadi kalau ada sektor-sektor awam yang lain, misal kata macam jurutera yang seringkali dia komplain kenapa gaji sedikit. Jadi pada pendapat saudara, kenapa tiada gerakan yang khas seperti solidariti harta doktor kontrak tu untuk jurutera? Okey, jurutera ni dia berbeza sedikit lah. Yang pertamanya kita nak kata dia satu sektor yang kritikal pun tak juga kan. Sebab dia tak merupakan daily needs lah. Macam kita hari-hari kalau kita sakit kita kena pergi klinik. Tapi bukan kita macam hari-hari kena perlukan ada bangunan dan sebagainya. Jadi macam dia bukan satu yang benda yang asasi yang kritikal. Yang kedua adalah kejuruteraan ni memang dah lama dah di swasta kan. Jadi memang daripada awal lagi dia orang dah memang swasta. Jadi bila dia berada dalam swasta tu, dia memang scattered lah. Company ni, dia tak duduk dalam satu bumbung. Tapi berbeza dengan kesihatan ni, dia memang masih lagi banyak besar part of the sector tu adalah dalam awam dan dia duduk dalam satu bumbung, bumbung KKM ataupun bumbung kerajaan lah. Jadi diorang ada union ataupun persatuan yang tersendiri lah. Kalau kejuruteraan ni, kesatuan dia lebih kepada kesatuan profesional lah. Macam Board of Engineers macam tu lah. Tapi dia bukan untuk menuntut hak pekerja tu lah.
Jelas. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Okey, saya perasan ada satu elemen yang saya minat dalam penulisan saudara, yang mana saudara selalu membumikan perkara-perkara yang kompleks, yang advance kepada yang sesuai untuk orang awam yang membumi. Jadi saya nak kupas, saya nak tanya kenapa saudara tulis begitu? Saudara nak ada agenda nak sampaikan kepada masyarakat atau bagaimana? Sebenarnya saya tak ada apa-apa agenda. Cuma kadang-kadang saya nampak trend pembacaan dekat Malaysia ni, kadang-kadang kita merasakan buku-buku yang berat tu berat kan. Tapi sebenarnya bila kita cuba baca, dia tak berat. Dia mungkinlah untuk kali pertama, kali kedua kita rasa benda tu susah. Terutamanya mungkin buku-buku yang berbahasa Inggeris daripada luar yang ditulis oleh mungkin profesor ataupun doktor yang dalam satu bidang yang spesifik kan. Bila kita mula baca tu kita rasa macam susah, tak faham kan. Setiap kali 2 muka surat nak kena rujuk kamus, setiap kali 2 muka surat nak kena google mana dia apa kan. Tapi makin lama kalau kita terus berlatih kan, kita baca 2-3 buku, benda tu dia akan jadi makin senang dan kita boleh makin faham. Dan benda tu lah yang bila saya rasa benda tu makin senang, makin faham, saya cuba tulis balik. Mungkin dalam bahasa yang saya dah faham dan orang boleh faham. Jadi sebenarnya saya merasakan benda tu tak berat. Cumanya kita tak berlatih untuk membaca benda tu berat. Bila kita berlatih membaca buku-buku yang berat ni, lama-lama kita rasa buku-buku berat ni sebenarnya tak berat pun. Sebenarnya dia adalah boleh kita fahami lah. Cuma dia memerlukan usaha sikit lah. Kita kena rajin sikit, banyak sikit membaca, dan makin lama kita akan make some progress lah. Jadi saya lihat proses saudara menulis tu merupakan proses yang panjang lah, kena rujuk satu buku ni, ke satu buku ni, ke satu buku ni. Jadi kemudian lepas tu saya perasan saudara sering kaitkan sesuatu perkara tu dengan falsafah. Misalnya kata ada tema politik, falsafah politik, falsafah dalam filem. Jadi kita, sesetengah masyarakat dia ada stigma falsafah tu merupakan sesuatu yang berat. Jadi dia mengabaikan falsafah dalam hidup dia. Jadi maka dia teruskan kehidupan dia seperti biasalah. Jadi saya nak minta pendapat penulis, kenapa kita perlu kaitkan semua perkara dalam kehidupan kita dengan falsafah? Apa kaitannya? Saya sebenarnya secara peribadi lah, dalam edisi baru ni saya tulis, saya macam tak begitu berminat dengan macam orang yang merasakan diri dia intelektual ataupun bukanlah nak kata intelektual tu tak bagus. Kadang-kadang dia merasakan dia ni berada di tangga lain lah, intelektual, dan orang berada di tangga di bawah kan. Tapi saya merasakan falsafah ni dia ada banyak definisi lah. Dan definisi dia berbeza-beza lah. Kalau kita membaca orang yang cuba menulis definisi falsafah ni, dia kata memang mustahil lah nak tulis satu definisi yang semua orang boleh setuju kan. Sebab ahli falsafah pun tak bersetuju dengan semua benda kan. Sebab tu adanya falsafah, sebab semua orang tak bersetuju kan. Jadi tapi apa definisi yang saya pegang adalah falsafah ni macam apa yang Karl Marx tulis lah dalam dia punya tesis ke-11 tu. Dia kata ahli falsafah hanya mentafsir dunia, tapi the point is to change it lah. Philosopher only interpret the world, but the point is to change it. Maksudnya ahli falsafah ni hanya mentafsirkan dunia, tapi apa yang kita kena buat adalah bukan nak mentafsirkan dunia tu, adalah mengubah dunia kan. Jadi daripada ayat tu, Marx punya definisi kepada falsafah ni adalah tafsiran kepada dunia. Jadi ahli falsafah ni menurut Marx dia menafsirkan dunia. Jadi falsafah, saya bersetuju dengan Marx dalam hal tu lah. Maksudnya falsafah ni adalah tafsiran kita kepada dunia. Kalau kita kata falsafah dalam filem adalah tafsiran yang kita buat ke atas filem tu. Kalau kita kata falsafah politik adalah tafsiran kita terhadap sistem politik ataupun keadaan politik yang ada. Jadi falsafah tu adalah sebenarnya tafsiran ataupun macam mana kita make sense of the thing lah. Macam mana kita nak cuba memasuk akal atau merasionalkan keadaan tu lah. Itu yang saya maksudkan dengan falsafah lah. Iaitu kita merasionalkan apa-apa yang kita nampak kan. Dan falsafah ni dia boleh jadi semua benda lah. Falsafah kehidupan kan, falsafah spiritual kan. Hamka ada tulis apa? Falsafah kehidupan. Jadi maksudnya falsafah ni semua.
berbeza dengan ada mungkin certain aliran falsafah yang dia kata falsafah ni lebih kepada macam benda-benda yang bersifat kita boleh cerap ataupun panca indera kan. Tapi ada juga aliran falsafah yang mengatakan spiritual juga adalah sebahagian daripada realm ataupun bidang falsafah. Jadi maksudnya kita bukan saja menafsirkan dunia yang kita boleh serap, kita juga menafsirkan pengalaman ataupun kita punya pandangan, benda-benda yang bersifat abstrak lah. Itu pandangan saya. Jadi bila kita sebut tentang falsafah, apa pendapat penulis dengan individu yang terlalu teoretikal, terlalu berfalsafah tetapi tidak praktikkan sesuatu perkara tu, misal kata nak buat solusi terhadap suatu masalah, dia terlalu berfalsafah. Jadi apa pendapat saudara berkenaan hal itu? Pada pendapat saya, sebenarnya dia akan melahirkan, dia sebenarnya banyak saja aliran fikir yang dia hanya berfalsafah saja tapi kemudian tak nampak lah dari segi gerakan ataupun pembumian pemikiran dia tu dalam masyarakat lah. Jadi dia lebih kepada jadi benda yang terlalu akademik, dan dia boleh hasilkan banyak buku lah, tapi dia tak ada satu gerakan ataupun masyarakat tu tak terubah daripada buku-buku dia lah. Dia jadi macam kita ambil macam dadah, kita high sekejap, lepas tu habis kan. Tapi bagi saya apa yang penting adalah bukan sekadar kita merasionalkan ataupun kita menafsirkan dunia ni, tapi macam Mark katalah, kita cuba mengubah dunia ni ke arah yang lebih baik. Tapi kita tak boleh mengubah dunia kalau kita tak faham dunia tu macam mana kan, macam mana mekanisme dia. Saya rasa itu yang dibantu oleh falsafah. Falsafah cuba untuk mencerakinkan, menerangkan dunia ni macam mana kan, apa bentuk-bentuk dia, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berfungsi, bagaimana dia kesan dan akibat dia kepada benda lain. Jadi falsafah ni cuba menafsir dan memberi makna kan, dan kita memahami lah macam mana dunia tu berfungsi. Lepas kita memahami tu, baru kita cuba untuk melakukan satu solusi dalam bentuk gerakan ataupun dalam bentuk tindakan lah. Apa yang kita boleh buat, okey, berdasarkan apa yang kita dah faham terhadap masalah ni, apa yang kita rasa solusi yang paling baik untuk masalah ni. Tapi kita tak boleh buat solusi dulu baru kita cuba faham. Jadi dia akan menjadi solusi yang salah. Jadi saya kira itu dia punya tingkatan dia lah. Maksudnya kita cuba faham dulu, kemudian apabila kita faham, kita boleh beri solusi yang betul lah pada masalah yang betul. Jadi sebab itulah dia memerlukan gerakan lah. Sebab tu gerakan-gerakan yang macam contoh gerakan yang dibawa oleh Imam Hasan Al-Banna tu dia berjaya. Sebab bukan semua orang perlu menjadi pemikir kan. Dan orang lain yang tak jadi pemikir tu boleh menjadi penggerak kan. Jadi dia boleh mengubah masyarakat lah. Kalau satu pemikiran tu dia hanya menghasilkan pemikir je, tapi dia tak menghasilkan penggerak, dia hanya akan bersifat macam itulah, dia menghasilkan buku, dia menghasilkan wacana, tapi dia tak menghasilkan sesuatu yang benar yang mengubah masyarakat lah. Jadi saya kira memang semua orang, kalau kita mempunyai kapasiti lah untuk memahami dan membaca dan dalam masa yang bertindak, itu sangat bagus lah. Tapi itu tak juga mengatakan bahawa semua orang kena jadi begitu kan. Sebab setiap orang ni dia mempunyai kapasiti yang berbeza-beza kan. Jadi setiap orang tu sesuai dengan kemampuan dia lah. Kalau dia mampu berfikir tapi dia tak mampu bertindak, jadi mungkin kebaikan dia adalah berfikir lah. Kita tak nafikan lah kalau dia tak bertindak sebab dia tak mampu kan. Tapi kalau dia mampu kedua-duanya, maka itu lebih baik lah. Sebab dia bukan saja boleh berteori, tapi dia boleh mengatur dunia mengikut teori dia lah. Jelas. Jadi saya nak tanya untuk tema isu-isu antarabangsa, saudara penulis ada kupas tentang Rohingya terlalu busuk. Jadi sahabat saya dia pernah kongsikan pengalaman dia ke sekolah Rohingya. Jadi dia bertanya kepada saya macam mana nak selesaikan masalah Rohingya ni. Dia selalu datang dekat tempat-tempat kita minta sedekah. Jadi tak ada adab. Jadi dalam masa yang sama, mereka ni saudara Islam kita. Jadi apa yang perlu kita buat untuk selesaikan masalah ni? Sebab dia datang, sebab itu tanggungjawab kita juga. Jadi apa yang perlu kita buat? Saya dalam hal ni saya memang tak apologetik lah. Saya memang pro lah. Kalau maksudnya orang Rohingya ni nak datang ke Malaysia, memang saya memang dah kena serang ke Facebook dah banyak kali, sampai kena macam-macam tu dah benda biasa lah. Bagi saya kita melihat
mereka ni sebagai manusia lah, manusia yang tertindas. Macam mana kita melihat orang Palestin, orang Syria tertindas, kita kena terima dia lah sebagai saudara kita dan kita kena bantu mereka kan. Sebab Malaysia ni saya tengok pada asalnya mula tu ada kesedaran untuk membantu kan. Tapi kemudian ada segmen-segmen masyarakat yang mula mengapi-ngapikan kan. Mula mengapi-ngapikan sehingga berlaku satu macam arus kebencian lah pada Rohingya ni. Dan saya rasa sebenarnya kita ada satu sudut yang strategik lah. Sebab Rohingya ni dia bukan saja bangsa yang dekat dengan kita kan, yang kita boleh bantu. Tapi dalam masa yang sama dia Islam kan. Jadi bila dia Islam tu, dia mudah untuk diasimilasikan dalam masyarakat kita kan. Saya tengok sebenarnya dia boleh diselesaikan lah. Sebagai contoh, kita memang banyak bergantung pada pekerja asing kan. Kita import pekerja daripada macam-macam lah, Myanmar lah, Nepal dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita gunakan pelarian yang ada tu, kita boleh susun kan. Kita boleh susun mereka dalam sektor-sektor pekerjaan yang masyarakat kita tak nak masuk kan. Dan lagi satu adalah, saya kadang-kadang saya geram juga kalau macam kita sering cakap kan, oh apa ni lah orang Kristian tolong orang Islam kan, nak cuba mengkristiankan. Tapi dalam masa yang sama kita tak nak membantu mereka kan. Kita mungkin rasa macam, oh ni apa ni, minta sedekah, hina dan sebagainya kan. Itu sekarang kan. Tapi mungkin 10 tahun lagi Rohingya ni dia jadi satu negara yang bebas, yang merdeka, yang macam kita pernah bantu Bosnia. Akhirnya Bosnia jadi negara yang bebas dan negara yang merdeka, berdaulat dan sebagainya. Waktu tu nanti kita akan boleh jadi kita akan malu sendiri lah. Sebab waktu zaman kita boleh ada peluang nak tolong tu, kita macam membenci diorang. Tapi bila diorang dah berjaya, baru kita mungkin nak mengukir-ukir balik, oh dulu kita pernah agak terima Rohingya dan sebagainya. Jadi saya kira itu masalah dia lah. Sebenarnya kita ni kena bantu mereka tu. Dan saya, kalau tanya saya pergi lagi radikal lah. Saya sampai tahap saya rasa kalau diorang nak jadi warga negara pun saya tak kisah kan. Sebab kita memang daripada dulu lagi kita terima orang luar jadi warga negara kita kan. Ini dia dah memang Islam dan kita boleh assimilate dia dalam masyarakat. Dan saya pernah ada juga, saya pernah jadi cikgu. Saya pernah ajar budak-budak Rohingya ni kan. Dan memang diorang ni saya tak nampak pun beza dia dengan anak-anak Melayu. Jadi diorang memang macam orang Melayu kan. Jadi saya kadang-kadang bila kita nampak kan memang prejudis yang pekat dalam masyarakat tu, saya memang secara personal kadang-kadang rasa sedih juga sebab bila kita membayangkan anak-anak murid kita dulu kan, kita rasa macam, oh kesian lah kan. Mungkinlah ada yang bermasalahan, tapi tak bolehlah kita pukul rata bahawa satu bangsa tu bermasalahan. Bagi saya Rohingya ni adalah satu peluang untuk kita sebagai satu negara Islam ni menunjukkan kita punya value ataupun kita punya kehebatan lah. Kadang-kadang kita ni suka lah, oh dulu tengok Melaka hebat lah, apa hebat lah. Tapi zaman sekarang ni kita tak nak pula jadi hebat kan. Tiba-tiba jadi macam takut lah, tiba-tiba diorang ni nak ambil kita punya pekerjaan lah, tiba-tiba tak jadi hebat lah. Sepatutnya dulu kita hebat, sekarang pun kita kena meneruskan lah kehebatan tu. Jadi untuk isu Rohingya tadi, platform apa pendapat saudara, platform yang paling sesuai untuk mengubah mereka adakah melalui pendidikan ataupun peluang pekerjaan? Okey, sebenarnya yang dari sudut Rohingya ni, yang anak-anak ni sebenarnya memang ada banyak, tak adalah banyak, tapi terdapatlah beberapa sekolah yang memang terima anak-anak Rohingya ni dan mereka ni diajar. Contohnya Haluan ada buat di Alustar, ada Rohingya RCEC ada panggil, tak ingat nama panjang dia. Dan dia memang sekolahkan anak-anak Rohingya ni dari sudut agama mereka, dari sudut mereka punya bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi memang anak-anak tu nanti dia memang akan jadi orang yang terdidik daripada awal lah. Jadi mudahlah untuk dia kalau dia nak diintegrate dalam masyarakat. Tapi untuk yang golongan yang dah dewasa, yang itu saya rasa memang kita perlu integratekan bukan dari sudut pendidikan lah, tapi dari segi pekerjaan lah. Maksudnya daripada mereka ni dihalang untuk bekerja secara sah dan terpaksa bekerja secara haram, baik kita bagi dia bekerja secara sah dan dia dalam masa yang sama boleh menyumbang juga kepada ekonomi Malaysia lah. Sebelum tu saya nak maklumkan kalau ada apa-apa soalan melalui live TikTok ke, boleh type kat situ, nanti kita sampaikan kat sini.
Seterusnya, saya nak minta pendapat saudara berkenaan politik semasa. Saudara ada sebut kita boleh berpuru-puru untuk tahu tentang politik, tapi dalam masa yang sama politik tu akan memberi kesan kepada kita. Jadi apa pendapat saudara untuk mereka yang tidak mahu ambil tahu tentang politik semasa? Okey, sebenarnya politik ni kita kena faham sikit lah. Sebab kadang-kadang bila kita cakap pasal politik kat Malaysia ni, orang mesti kaitkan dengan UMNO ke, PH ke, Barisan Nasional dan sebagainya. Sebenarnya politik ni dia berbeza dengan parti politik kan. Sebenarnya ada je dalam sektor-sektor masyarakat ni golongan-golongan yang dia nakkan dia punya agenda politik dia tu dikedepankan, tapi dia orang tak ada parti pun. Tapi agenda mereka terlaksana. Jadi politik ni kita kena tengok di luar kerangka parti politik lah. Bagaimana kita nak melaksanakan satu agenda tu dan sebenarnya tanpa pun kita terlibat ataupun bergaduh dalam parti-parti politik lah. Tapi dalam masa yang sama kita tak nafikan lah situasi negara Malaysia ni, politik kita ni adalah politik kepartian lah. Jadi memang sebenarnya kalau kita tak ambil tahu pun, sebenarnya dia akan efek kehidupan kita kan. Harga minyak, harga LRT, semuanya itu adalah keputusan politik lah. Harga macam-macam lah, harga roti pun sebenarnya ada kalau mengikut ahli ekonomi daripada Cambridge, Ha Jung Chang, dia kata sebenarnya semua polisi ekonomi adalah polisi politik. Sebab orang-orang politik yang mengaturkan ekonomi ni. Jadi macam mana pun apa kehidupan seharian kita ni adalah lahir daripada keputusan-keputusan politik lah. Jadi memang kita kena cakna lah terhadap keadaan politik tu. Walaupun kita tak cakna terhadap parti politik, kita kena ada kesedaran tentang politik lah. Maksudnya kita kena faham bahawa politik ni bukan sekadar parti politik, tapi adalah polisi-polisi yang lahir daripada pergerakan parti-parti politik yang ada tu. Jadi saya rasa setakat itu. Jadi saya nak tanya secara umum lah. Apa maksud saudara berkenaan coran kata yang saya suruh baca dekat bio? Membaca adalah aktiviti kita. Membaca kita berbicara dengan generasi lalu. Dengan menulis kita berbicara dengan generasi akan datang. Jadi apa yang saudara nak sampaikan melalui kata-kata itu? Okey, jadi sebenarnya manusia ni dia antara kelebihan manusia berbanding makhluk lain makhluk seperti lipas, monyet dan sebagainya adalah dia mampu mewariskan ilmu dia kepada generasi dia lah. Lipas sebagai contoh, dia tak boleh mewariskan ilmu dia kepada generasi lipas-lipas masa hadapan. Tapi maksudnya manusia ni dia ada kemampuan untuk mewariskan ilmu. Sebab tu generasi hari ni dia boleh membina dia punya tamadun dia lagi tinggi daripada generasi lepas, sebab dia dah ada ilmu generasi yang lalu. Jadi dia akan semakin membina hingga semakin tinggi lah. Jadi bila kita membaca tu, kita sebenarnya berbicara dengan ilmu-ilmu generasi lalu lah. Dan kalau kita menulis, menunjukkan bahawa kita pula yang akan mewariskan ilmu-ilmu yang ada pada generasi ini kepada generasi yang akan datang lah. Sebab orang boleh membaca pula kita punya kita punya kefahaman, kita punya keadaan kita masa hari ini, dan diorang boleh jadikan itu sebagai pengajaran untuk masa akan datang lah. Jadi itu maksud saya lah. Jadi mungkin saudara Rozan ada soalan? Oh, terima kasih. Saya nak tanya satu soalan daripada tema rencana umum dalam bab mendemokrasikan intelektualisme. Okey, kita selalu dengar orang kata kalau orang yang dalam ahli bidang ilmu saja yang boleh sebut tentang ilmu tersebut. Misal kata kalau macam sejarah, ahli sejarah ataupun orang yang ada dalam kos sejarah saja yang boleh bercakap tentang sejarah. Dan kita seterusnya macam sains sosial yang lain, maksudnya macam sains biologi, orang biologi je yang boleh cakap berkenaan biologi. Jadi apa pendapat saudara berkenaan doktrin seperti itu? Saya rasa dia ada pro and cons dia lah. Kalau kita kata satu bidang tu hanya boleh dibicarakan oleh ahli dalam bidang tu saja, bidang tu dia akan jadi statik lah.
dia akan tak berkembang, dia akan tak ada cabaran, dia tak ada siapa bersetuju, dia akan buat conference, kolokium seronok-seronok dengan dia orang je. Tapi bila ada orang lain yang bercakap perihal ahli dia, walaupun dia orang tak ahli, dia akan cuba menjawab kritikan. Bila kita cuba menjawab kritikan tu, dekat situ ada penambahan kepada keilmuan tuan. Jadi saya lebih pada macam kita boleh bercakap tentang sesuatu yang bukan bidang kita, tapi bila mana orang daripada bidang tu memberi jawapan ataupun menjawab persoalan kita tu, kita kena belajar lah. Kalau dia cakap benda betul dan hujah-hujah dia lebih tinggi dan masuk akal, kita kena terima lah. Tapi kalau kita rasa hujah kita lagi betul, kita boleh kedepankan lah, tapi dengan cara yang baik lah. Saya kira bila adanya orang di luar bidang, sebab kalau kita tengok dalam ilmu ni, banyak yang penulis dia adalah bukan daripada akademia. Contoh Darwin Darwin dia bukan profesor ke PhD ke apa, dia adalah naturalist, dia peminat kumpul kumbang. Dia minat, dia kumpul kumbang, dia pergi sini-sini, dia kumpul kumbang dan dia tulis. Dan akhirnya lahir daripada dia teori evolusi daripada dia. Dan itu satu contoh lah, banyak lagi. Sebagai contoh, Copernicus, dia ubah. Kalau waktu zaman Ptolemy, bumi di tengah, matahari mengelilingi bumi. Tapi Copernicus dia ubah sistem solar tu, dia kata matahari yang berada di tengah, bumi mengelilingi matahari. Cuba teka betul Copernicus tu apa pekerjaan dia? Ahli serap. Copernicus dia bukan ahli astronomi, dia adalah seorang paderi. Jadi dia ni tengok bintang tu di masa lapang dia, ataupun masa dia syok-syok dia tengok bintang kan. Tapi dia bekerja sebagai paderi di sebuah gereja. Jadi dia menggunakan pendapatan dia daripada bidang paderi tu untuk sustain dia punya kajian berkenaan dengan astronomi. Jadi bila kita nak kata hanya orang dalam ahlinya saja boleh cakap ni, dia sebenarnya kalau Copernicus tak ubah sistem tu, kita mungkin sekarang bumi di tengah lagi, matahari mengelilingi bumi. Jadi maksudnya orang luar ni kena diberi peluang untuk meneroka, sebab kemungkinan orang yang dalam bidang tu pun salah sebab banyak sebenarnya teori-teori yang bukan datang daripada ahli dia, tapi kemudiannya ditemui memang betul kan. Banyak lagi contoh, sebagai contoh Edward Hubble Edward Hubble pun sebenarnya dia belajar dalam bidang undang-undang. Dia punya degree dari undang-undang sebelum dia masuk ke dalam astronomi. Jadi memang ruang ilmu tu kena sentiasa dibuka dan terbuka lah untuk ilmu tu berkembang kan. Kalau tidak, dia akan jadi statik lah. Saya nak tanya soalan terakhir berkenaan politik Malaysia. Jadi saya nak tanya pendapat saudara berkenaan politik Islam di Malaysia adakah berjaya ataupun dia telah dikotorkan? Dikotorkan Mungkin Abang Rozan dia jawab berkenaan dengan politik Malaysia. Abang Rozan bukan orang yang terlibat lah. Tapi pandangan saya lah berkenaan dengan politik Islam ni, nak kata dia betul-betul berjaya pun mungkin dia macam ni. Kejayaan tu kita ukur dari sudut apa? Kalau kita ukur dari sudut kesedaran, dia berjaya. Tapi kalau kita ukur dari sudut kuasa, mungkin belum berjaya. Sebab dari sudut kesedaran kalau kita tengok sejarah, macam zaman ayah-ayah saya dulu, kalau pergi sekolah memang pakai seluar pendek yang bukan pendek macam sekarang pendek macam spender sikit, bawah sikit daripada spender. Jadi memang adalah perubahan tu kita nampak dalam masyarakat. Dalam contohnya institusi pembankan sebagai contoh, dulu tak ada bank Islam kan. Sekarang ada bank Islam kan. Sekarang ada Universiti Islam kan. Belajar di mana? UIA, Universiti Islam. Universiti Islam ada, bank Islam ada. Lagi apa lagi? Radio Islam pun ada. Channel TV Islam pun ada. Jadi maksudnya kalau kita nak katakan dari segi kesedaran Islam tu, memang dia ada kejayaannya lah. Dari segi macam mana dia mengubah masyarakat. Cuma mungkin dari sudut kekuasaan tu, kita nak kata 100% berjaya pun tak juga lah kan. Cumanya kita nak kata gagal pun tak juga, sebab kita nampak juga banyak
perubahan dari segi pentadbiran Malaysia ni, dia lebih sekarang ni lebih pada bergerak jugalah ke arah yang lebih Islamik lah kan. Sebagai contoh sekarang Malaysia Madani Malaysia Madani ya. Maksudnya adalah konsep-konsep Islam tu dibawakan dalam pentadbiran lah. Okey, Abang Rozan dia nak tambah? Kena tunjuk Abang Rozan. Assalamualaikum. Salam Pesta Buku. Saya tanya soalan lah. Ingat nak jemput pergi tu? Saya tadi saya hampir sejam nak sini tadi. Saya menghabiskan bacaan Lalang di Lautan Ideologi ni 7 bulan. 7 bulan ya. Saya nak tanya kepada saudara Fati, mengapa dipilih tokoh-tokoh yang saudara Fati kemukakan dalam buku tersebut? Sebagai contoh? Ya. Sebagai contoh? Uh, Sebagai contoh tokoh yang sebagai semua tokoh-tokoh yang dalam tu. Manakala sebagai rimak, saya suka pula telaah satu yang agak menarik dalam buku tersebut. Sekadar ni saya nak bagi rimak tentang tulisan beliau tentang Bakunin lah. Itu agak menarik. Dan kedua rimak saya adalah saya dapati penghujung beberapa tulisan dalam bab terakhir beliau agak dekat dengan diri saya, dan saya yakin ramai orang warga Malaysia dan para peminat buku, di mana apa yang beliau katakan tu betul. Konklusi beliau sebagai seorang yang semakin dewasa, ya, seorang pemikir intelektual yang sedang membina, itu satu kesimpulan yang bagus. Jadi saya puas membaca bab akhir itu. Jadi kembali pada soalan. Terima kasih kepada Abang Rozan. Saya ingat Abang Rozan nak kritik saya. Abang Rozan puji lah. Jadi berkenaan dengan tokoh-tokoh yang dipilih macam saya ada sembang dengan Isha tadi. Kebanyakannya kalau tengok Chomsky, Zinn, dia lebih kepada macam tokoh yang kalau dipanggil dalam political punya spektrum ni anarkism lah. Tapi dia taklah pure anarkism sampai macam Chomsky, dia tak adalah macam Bakunin, macam tak ada terus negara. Tapi dia lebih kepada macam anarkism sebagai naluri manusia tu untuk kebebasan. Jadi bila saya baca buku-buku macam contohnya Zinn, Howard Zinn, dia memang bukan satu, Howard Zinn ni adalah sejarawan lah. Dia tulis sejarah Amerika Syarikat, people history lah. Dia yang mempelopori lah. Kalau kita mungkin ada tulisan Syed Hussein Ali sejarah rakyat dan sebagainya. Howard Zinn ni dia adalah pelopor pada The People History. Dia tulis The People History of United States. Bukan sejarah yang bicara pasal tokoh ni, kemudian tokoh ni buat kemerdekaan. Tak, dia bicara tentang masyarakat, macam mana mula-mula Columbus datang, orang Arawak kena bunuh, lepas tu macam mana perhambaan, lepas tu macam mana golongan petani ditindas. Maksudnya sejarah tu dia berubah, bukan daripada yang atas tu, daripada yang bawah tu dia tengok yang bawah tu macam mana. Jadi bila kita baca tu, dia ada satu sentimen yang kita rasa macam menghidupkan lah. Kita rasa macam sejarah ni bukan sekadar benda-benda yang bosan macam merdeka tahun berapa, pukul berapa diisytiharkan kemerdekaan. Benda-benda yang bosan kan. Tapi benda-benda yang membebaskan lah. Macam mana manusia tu hidup pada zaman dulu, macam mana mereka struggle. Benda tu kita rasa hidup kan. Jadi penulisan-penulisan anarkis ni saya baca banyak macam dia ada satu penulisan yang hidup lah. Dia berakar daripada pengalaman yang real. Jadi dia tu yang salah satu seronok bila kita membaca buku-buku tokoh-tokoh macam tu lah. Berbanding dengan tokoh-tokoh akademia yang kadang-kadang, bukanlah saya nak mengkritik, ada juga yang seronok dibaca kan. Tapi kadang-kadang kebanyakannya penulisan dia banyak macam statistik, apa benda macam benda yang tak menyentuh perasaan orang lah. Sebab at the end, benda yang menyentuh ni yang akan membuatkan kita seronok kan. Membuatkan kita rasa buku ni sebenarnya hidup kan. Begitu juga dalam ekonomi, saya macam minat macam Ha Jung Chan kan. Ha Jung Chan ni dia adalah ahli ekonomi di Cambridge, berasal daripada Korea. Dia macam tu juga, dia macam menulis ekonomi ni dari sudut macam mana orang boleh faham kan. Kalau Ha Jung Chan dia kata bukan komputer yang merevolusikan ekonomi ni. Sebenarnya yang merevolusikan ekonomi ni adalah mesin basuh. Sebab apa? Saya rasa macam ada pernah baca dekat dekat laman Goodreads saudara. Okey. Sebab apa dia kata mesin basuh yang merevolusikan ekonomi adalah bila mesin basuh dicipta,
separuh daripada manusia ni boleh bekerja. Iaitu golongan wanita yang tak payah buat labor. Nak basuh ni pernah basuh sendiri waktu asrama kan. Jadi benda tu susah. Itu kalau basuh baju seorang-seorang. Kalau anak ada 10 orang nak basuh, bayangkan kan. Jadi dia kata bila mesin basuh dia cerita tu, dia merevolusikan ekonomi. Separuh daripada manusia boleh bekerja. Jadi dia kata yang itu lagi signifikan berbanding dengan komputer yang teknologi yang gradual lah. Jadi saya suka benda-benda yang ada, kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita, yang kita nampak rasional, yang kita nampak hidup lah. Itu jawapan saya kepada soalan daripada Abang Rozan lah. Jadi saya nak sedikit kesimpulan lah tentang tadi. Adakah AI ni akan benar-benar menghilangkan peluang pekerjaan? Kalau tanya saya memang dah tulis secara eksplisit lah. Saya tak percaya lah AI ni akan menghilangkan pekerjaan. Sebab sebenarnya AI ni dia, even yang orang cakap sekarang pun lah, yang ChatGPT ni akan mengubah dunia dan sebagainya, dia sebenarnya adalah bersifat generatif lah. Maksudnya dia tak ada consciousness, kesedaran. Bila kita kata AI boleh menulis buku kan, dia tak boleh menulis buku. Dia kena ada orang yang prompt dia untuk menulis buku. Jadi kalau tak ada orang yang prompt tu, dia still tak boleh menulis kan. Macam tu juga, macam-macam lah kan. Maksudnya dia mesti ada orang yang buat something untuk dia, baru dia boleh buat. Jadi macam dia lebih kepada tools lah. Dia akan mengubah cara manusia bekerja, tapi dia tak boleh menggantikan manusia sebagai pekerja lah. Dia mungkin akan memudahkan, macam waktu zaman robotik dulu zaman Jepun mula masuk keluarkan banyak teknologi robotik. Ramai orang kata yang teknologi robotik ni akan menyebabkan pekerjaan kurang, kilang ditutup. Sampai hari ni ada orang kerja kilang mungkin ada pekerja kilang yang ikut kita di live. Maksudnya kilang masih ada kan, masih perlu ada orang kat kilang tu walaupun kerja dia makin senang lah sebab banyak manual work yang dah boleh buat, tapi still memerlukan orang jugalah. Even kalau macam robot tu tiba-tiba ada problem dan sebagainya, software problem, kena ada orang yang intervene lah. Jadi bagi saya AI ni dia adalah sebahagian daripada modern tools lah. Dia bukannya pengganti lah, dia adalah tools lah. Okay, jelas. Ada soalan dekat ni. Jadi saya rasa setakat itu saja sebab tak ada lagi soalan. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat dengan buku Lalang di Lautan Ideologi, kita toko Pujangga Baru ada dijual di sini. Roy 3019 tingkat 3. Jadi semua boleh dapatkan buku Lalang di Lautan Ideologi berharga RM55. Kita ada diskaun 10%. Jadi jemput datang semua untuk beli buku Lalang di Lautan Ideologi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.